بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, kepada Tuan Ihsan, kepada sahabat saya Berdoktora Hakim Mahkamah Syariah, sahabat saya Tuan Ihsan, Puan Farihah yang turut menyaksikan pada pagi ini. Jadi Ustaz Ani Rosdi daripada Langkawi. Suara clear Ustaz ni? Kan? Jadi sekarang ni isu-isu panas zakat, kerajaan negeri ni, insya-Allah kita sentuhlah sebuah sedikit dalam kuliah kita pada pagi ni ataupun pada perbincangan kita pagi ni. Sekurang-kurangnya dapat input, tetapi bukanlah tanggungjawab zakat untuk memberi jawapan, kerana dimaklumkan pagi ni di peringkat Exco Kerajaan Negeri pun dia akan mengeluarkan kenyataan media berkenaan dengan kes viral tersebut. Tapi saya nak kongsilah sebuah sedikit daripada operasi di peringkat lembaga zakat. Kerana bila sebut viral ni, ada orang tanya pada saya lah, zakat tak asal apa lah, kan? Saya kata di peringkat zakat kita tidak ada masalah, sebab memang viral ni merupakan makanan utama kita lah, ataupun disebut zakat dengan viral ni sinonim. Jadi kita tahu sebab dan musabab. Tetapi kita kesian kepada masyarakat setempat lah bila orang tuhmah kata jiran pitang mana, bila mana orang sebut tu imam pitang mana jiran. Tuan-tuan pun tahu orang kampung ni dia bukan ada persediaan mental nak menghadapi Pak Gusti Mahfuz, Ketua Kalimantan Kalsel, Baznas Kalsel, Pak Gusti Mahfuz, Ketua kepada Badan Amil Zakat Nasional Indonesia Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak Gusti yang turut bersama dengan kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita sementara nantikan sahabat-sahabat kita yang lain, Dr. Tuan Muhammad Zukri, Tuan Azuddin, Cik Ustaz Nazri Ishaq turut bersama dengan kita pagi ini, insya-Allah. Nanti kita akan kongsilah sebuah sedikit. Orang tanya juga macam mana dengan perkembangan viral ni, kan? Jadi kita kongsi nanti dalam kuliah kita, insya-Allah, kan? Jadi tekanan-tekanan itu memberikan kesalah kepada masyarakat setempat. Orang pun tanya pergi mana, jiran tetangga duk tunggu apa, kan? Buta perut ke orang Kedah. Jadi ni semua persoalan. Waalaikumsalam Dr. Zahri, turut antara followers tetap setiap pagi ni, Dr. Zahri. Baguslah juga kan, kita ni kalau duduk kuliah subuh seminggu sekali. Tapi kalau kita duduk buat live ni hari-hari lah. Hari kita pergi surau, pergi masjid, tak ada nak buat, kan? Ni kebetulan berada di rumah. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita akan menyambung perbincangan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Al-Hujjaj Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahumullah. Terima kasih sahabat saya Ustaz Faizuddin, tuan imam kita. Terima kasih kepada Datuk Azura daripada Putrajaya. Begini, insya-Allah turut bersama dengan kita pagi ni. Orang Putrajaya pun nak tahu duduk di Putrajaya tu apa jadi dekat Kedah ni, kan? Baru tinggal setahun dah ada orang viral. Kes rumah nak runtuh dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada pagi ni kita akan sambung pada bab yang ketiga, yakni bab menjaga lidah, kan? Seperti yang kita sedia maklum, Imam Ghazali sebut kita ni ada 7 anggota badan yang akan menyebabkan kita, kan? Tok Zura kata saya pun dapat soalan-soalan macam tu walaupun dah tak di Kedah lagi, kan? Insya-Allah tentu kita akan bagi, adalah jawapan-jawapannya tu, tapi kita taklah keluarkan semua. Tuan Haji Razihan kita, Assalamualaikum Syekh, Ustaz Nazri, Alhamdulillah, kan? Jadi disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita ni ada 7 anggota badan yang mana, dan kita
ada ruang dan peluang, berkemungkinan akan masuk salah satu daripada, dengan 7 anggota badan kita ni, kita akan masuk salah satu daripada pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita masuk salah satu pintu syurga daripada pintu syurga, daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita bincang daripada hari yang pertama, bagaimana kita nak kena kawal kita punya perbuatan lah, tangan kita, kaki kita, mata kita. Cikgu Rohaida, Tuan Ilyas kita, bedah hospital Jitra, macam mana petugas frontliner, tak masuk pejabat lagi, kan? Allah Ta'ala telah menciptakan bagimu lidah supaya engkau dapat berzikir. Tuan-tuan, penulis mulakan perbincangan kitab ini disebut, Imam Ghazali sebut, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada kita lidah ni untuk apa? Yang paling utama ialah untuk kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan Syekh Saifuddin turut bersama dengan kita pada hari ini. Saya kongsikan dengan tuan-tuan ketika mana saya pergi ke lawatan, pergi nak present paper di Turki baru-baru ni dalam seminar antarabangsa, wakaf antarabangsa. Salah satu tempat yang dilawati adalah di Mahat Tahfiz Sulaimaniyah di Istanbul, kan? Apa yang menarik di sana ialah antara diceritakanlah ni nak tempat zikir ni. Bila selesai dibawa oleh sahabat-sahabat di sana untuk ziarah, bila jumpa dengan syekh di sana, antara syarat-syarat syekh nak masak di sana ialah dia mesti masak dalam keadaan dia berwuduk, yang pertama. Yang keduanya, syekh tersebut mesti masak dalam keadaan dia berzikir. Saya pun duduk teringat, tuan-tuan, duduk sana teringat, dia kata orang tua-tua dulu-dulu kita duduk buat dah. Mak kita sebelum dia duduk masak, dia basuh sayur. Orang tua-tua panggil cucuk ayak, cucuk ayak, dia akan selawat. Saya rasa amalan cucuk ayak ni, saya pun istilah Kedah ni mungkin basuh peringkat awal ni lah, nak basuh sayur, basuh daging, basuh ayam dan sebagainya ni. Kalau orang tua-tua dulu-dulu dia akan selawat. Tapi saya rasa orang zaman lah ni dia mungkin ada sebahagian lagi ni dia duduk menyanyi lagu Hindustan dekat dapur, kan? Kalau ada TV pula dia keluar lagu-lagu Hindustan, dia pun menyanyi. Kalau minat Korea, lagu Korea, kan? Masak sambil menyanyi lah, kan? Menyanyi masak saya. Ni musim PKP lah. Terima kasih kepada sahabat saya Tuan Muzammil turut bersama dengan kita pada pagi ni, kan? Jadi di sana bila mana dia nak masak, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasakan ni satu benda yang cukup. Ketika mana saya nak kongsi bab zikir ni, bila pergi ke Patani, sampai dijumpa dengan Baba Lutfi, pondok di Patani. Saya tanya dia, Baba, kebetulan juga lah, dia tok guru pondok, ayah dia tok guru pondok. Saya tanya, kita ni dalam hidup kita ni kita ada masalah. Bila kita ada masalah, apa yang zikir kita boleh amal yang mudah untuk kita selesaikan masalah kita? Dia kata, Ustaz, dia dah bagilah satu buku kecil tu, dia bagi ijazah untuk amalkan zikir ni. Tapi dia kata, biasalah kalau kita bagi ijazah ni pun nak amal payah. Dia kata antara amalan orang tua-tua dulu-dulu, antara amalan salah seorang syekh, saya tak ingat syekh tu nama apa, tetapi tok guru besar lah di Farah ni. Dia pesan pada kami, lidah kita ni sentiasa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi saya pun katalah pada dia, yang lain selawat ke? Dia kata, ni bahasa saya cerita dalam bahasa Kedah. Dia kata kalau bismillah pun orang tak boleh jaga, nak jaga selawat macam mana? Tu dia, tuan-tuan. Dia kata kalimah semudah bismillah yang kita duk baca setiap hari tu pun, kita tak boleh nak istiqamah, nak suruh selawat yang panjang lagi banyak, dia kata. Lazimnya dia kata orang tu dia tak boleh nak praktis. Bukan dia seorang, tuan-tuan. Kebetulan sebelum tu juga saya pergi jumpa dengan seorang tok guru juga, dia sebut benda yang sama. Dia kata duduk saya baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Selawat pun selawat lah. Tapi dia kata nak paling mudah nak bagi zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia kata baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim dengan satu penghayatan. Kita dengan satu penghayatan. Ni pesan untuk guru. Mungkin tuan-tuan sebab tuan-tuan tak ada, mungkin tak bersetuju. Dia kata ikutlah nak zikir apa. Dia kata satu ketika waktu tu dia sendirilah tok guru ni lah. Dia kata dia kena gangguan sihir. Jadi dia kata bila ada tok guru besar ni pesan, bacalah bismillahirrahmanirrahim setiap masa, dia pun baca. Dia kata bila
Sampai satu ketika dia mimpi terbakar. Dia kata mimpi terbakar rumah ni. Dan dia bangkit esok pagi, dia rasa lega, sembuh. Kan? Ini antara bila kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan dalam kita nak mengamalkan zikir, saya terpulang pada tuan-tuan lah, mungkin bagi tuan-tuan macam Al-Maksurat. Al-Maksurat tu himpunan doa yang memang maksur. Doa-doa yang kita rasa yang maksur, yang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kita baca. Kan? Tetapi yang saya nak habaq ni, ini Tok Guru pesan. Dia kata baca bismillah, bismillah. Tu pun tuan-tuan balik tak boleh nak istiqamah pun. Kan? Terima kasih Kak Fizah kita. Dan kita nak istiqamah setiap masa ni. Dia kata yang pertama duduk dalam wudu, yang keduanya duduk dalam bismillah. Baca dalam bismillah. Di tahap tu paling mudah. Basahkan lidah kita dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita zikir-zikir yang lain lah. Ada ni dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi tu tentu kita nak istiqamah tu. Kita nak istiqamah. Zikir ni tak semestinya panjang. Saya teringat seorang kawan. Memanglah kita mengaji dalam Tok Guru pesan ni banyak. Dia sebut, dia kata, saya pergi rumah seorang kawan. Dia kata, Faisal, saya ni tak pandai. Tapi dia kata, setiap kali saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nak keluar rumah semualah. Satu ketika dia kata duduk dalam rumah. Anak dia nampak. Dia kata waktu tu anak dia nampak. Dia kata anak dia kata, ayah nampak ada benda berjalan dalam rumah. Dia pun tak tahu tuan-tuan, dia bukan Tok Guru dan dia pun bukan orang kata, tapi orang kaki masjid lah. Terima kasih kepada Abang Zamalik. Terima kasih yang turut bersama dengan kita pagi ni. Dia kata dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia niat kalau lah hang duduk dalam rumah aku, nak ganggu keluarga aku, keluar daripada rumah ni. Jadi benda tu dia kata alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu. Nak sebut apa? Bila kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita akan sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan dengan kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan ketenangan kepada kita. Kita ingat ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dalam perang Badar. Perang Badar ni tuan-tuan, kita pun tahu Nabi turun 7 orang. 313 orang. Bertemu dengan 1000 orang daripada peringkat Quraisy Mekah. Tuan-tuan pi ni dengan katakanlah hari ni dah bahasa hari ni, pi dengan senapang tak cukup, pi dengan jet tak cukup, pi dengan kereta kebai tak cukup. Musyrikin Mekah mai hantar dengan 1000 kekuatan tentera, dengan 1000 kereta kebai, dengan 1000 kapal terbang. Contohlah, nak bagi contoh. Sahabat turun kekuatan mereka apa tuan-tuan? Berzikir mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah rakamkan dalam Al-Quran bila mana sahabat-sahabat rasa takut. Bila mana bukan rasa takut lah, dia bukan takut, dia mai rasa tu rasa gemuruh, dia mai rasa tu rasa yalah manusia ni macam kita lah. Selalu yang kita sebut istilah kata, tuan-tuan jom kita buat live ceramah macam ni. Peringkat pertama tuan-tuan, kita nak cakap depan orang ni, kita rasa tak. Kita bukan takut. Bukan takut, tapi tak boleh nak cakap. Dia mai satu rasa gerun, dia mai nak terkencing, dia mai nak terberak, dia mai macam-macam. Kan? Dan dia mai perasaan tu, anda kata perasaan. Dan perasaan tu kita tak boleh hilangkan. Allah turunkan rakamkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan ketenangan pada orang-orang mukmin. Bila nak turun perang, mereka terlena. Bila lena, turun hujan. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan keletihan keluar nak pergi perang, panas bulan Ramadan, turun hujan, Allah beri ketenangan, boleh lena. Kenapa? Mereka sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila hati kita tenang, kita zikir ingat Allah, maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ketenangan. Saya tuan-tuan, perbezaan di antara kita lah. Ada orang dalam musim PKP, hati dia tak tenang. Dia duduk dalam rumah seperti mana dia duduk di dalam akuarium. Dia rasa kelemasan. Dia tak boleh, tak terah. Orang Kedah katalah, tak terah nak duduk. Dia tak boleh duduk. Tuan-tuan, dia tidak ada ketenangan. Kan? Walaupun orang kata, rumahku syurgaku, tapi di sana tidak ada ketenangan. Dia tak boleh nak duduk. Kan? Dia gelisah, dia resah, malam tak boleh lena. Sebab tu semalam kalau tuan-tuan nak keluar dalam handphone, dapat satu mesej. Jika mendapat maklumat tentang keganasan rumah tangga, bolehlah sampaikan, bagi laporan kepada pihak-pihak yang berwajib.
Kenapa? Di sana mereka hilang ketenangan. Mereka hilang ketenangan. Jadi, dan zikir tu pula, zikir dengan lidah bukan takat dengan lidah, dia akan turun pergi ke hati dengan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tok Guru ni juga pesan kat saya, dia kata bukan takat baca bismillah, hang nak kena tahu hang baca bismillah ni sampai takat petak ke, nak turun pergi ke hati. Kita baca tentang bismillahirrahmanirrahim. Beza, tentang kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dia takat lidah. Kita baca yang kedua kita bismillahirrahmanirrahim, dia pergi ke otak. Yang ketiga dia main ke hati ni, bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat, kita merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni lemah, kita tidak ada kekuatan, kita ada kelemahan, kita ada di sana kita satu rintihan, kita nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita kekuatan. Kan kekuatan, tapi benda ni kita nak kena cari. Peluang ni kita nak kena cari. Kita ada momentum yang cukup baik daripada bulan sekarang ni, dalam bulan Syakban. 2 hari 3 hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Ni peluang terbaik untuk kita speed. Bermakna di sana dalam bulan Ramadan nanti kita akan sharpen the saw. Istilah yang sama saya selalu ulang. Kita menajamkan mata gergaji kita. Kita memperkasakan diri kita. Kita memberikan kekuatan diri kita dengan kita berzikir mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya, dan dengannya supaya engkau membaca Al-Quran. Dia kata dengan lidah ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita baca Quran. Sebab itu dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut nawwaru manazilakum bis salati wal qiraatil Quran. Dalam kehidupan kita ni Nabi sebut pada kita, Nabi kata terangilah rumah kamu. Untuk terangi rumah kita ni tuan-tuan, bukan takat kita nak terangi rumah kita dengan lampu, cahaya, mentol dan sebagainya. Kan beli LED kuning, biru, merah, hijau, letak bawah TV, letak bawah akuarium, letak silah siling nak bagi cerah. Tetapi lebih daripada itu lagi Nabi sebut pada kita nawwaru manazilakum. Kan? Terangilah rumah-rumah kamu, rumah-rumah kita ni, umat baginda Nabi ni bis salah. Yang pertama dengan solat. Ini ulama bahas panjang lah bagi untuk mengimarahkan rumah kita dengan solat ni. Bagi lelaki memperbanyakkan solat-solat sunat, kerana menjadi tanggungjawab pada orang lelaki ni untuk solat jemaah di masjid. Tetapi ni dalam PKP ni ruang dan peluang untuk solat berjemaah dengan ahli keluarga, mengimarahkan rumah tangga kita untuk solat di rumah. Kan? Kita pun boleh tuan-tuan tak biasa sembahyang jemaah dengan anak bini, boleh jemaah dengan anak bini. Kita pun boleh tengok habit kita tuan-tuan. Kita pun duduk perasan. Saya pun perasan juga. Sebulan duduk rumah ni, dulu duduk ingat kata balik rumah, selalunya sebab keluar pagi, kadang-kadang balik malam, keluar pagi balik malam. Ruang tamu pun tak dan duduk. Jadi balik masuk bilik tidur. Tapi mai PKP ni kita berperasan, kita tak banyak duduk di ruang tamu. Bangun pagi, mandi apa semua tu, main subuh, bagi tazkirah ni, malam pula baru naik atas. Jadi makna kata kita dah tahu ni habit kita macam ni. Kan? Nabi sebut bis salati wal qiraatil Quran, dan terangilah rumah kita juga dengan kita membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran lah ada Al-Quran jugalah solat kita jugalah yang akan menerangi rumah kita ni, bukan setakat rumah kita di hari ni, tetapi rumah kita yang akan bakal kita kunjungi nanti di alam barzah. Solat kita lah, bacaan Al-Quran kita lah yang akan menerangi kubur kita. Saya selalu sebut pada tuan-tuan boleh bayang. Kita hari ni kita rasa kemah. Manusia ni selalunya ditakutkan dengan kegelapan. Kalau kita boleh katalah, sebahagian mungkin berani. Tapi kalau kita tengok daripada sahabat-sahabat Facebook kita pagi ni, ada 20 orang ni. Kalau kita uji daripada 20 orang ni, siapa dia malam, dia berani seorang-seorang pergi duduk dekat kubur tanpa buka lampu. Saya rasa mungkin Ustaz Syafiq kita Ustaz Syafiq Abdul Rahman, sebab dia penjual batu nisan. Terima kasih Puan Syarifah. Puan Syarifah, saya usaha Lembaga Maktab Mahmud turut bersama dengan kita pada pagi ni. Ustaz Syafiq Abdul Rahman yang berani sebab dia peniaga batu nisan. Saya rasa orang lain tobat tak berani. Kan? Tengah malam, pukul 2 pagi, 3 pagi, pergi ke kubur, duduk cakung tunggu. Kan? Sebab gelap. Tetapi pada masa yang sama, bila kita mati tuan-tuan, kita dikafankan, kita masuk dalam satu tempat yang sempit. Kalau orang ditanam secara yang lahat, tidak ada papan, hanya papan tutup atas atau tutup tepi.
Kalau dia tu keranda, hanya duduk dalam keranda, tuan-tuan boleh bayang duduk situ, tutup, tidak ada apa, duduk di situ tu. Allahu Akbar. Sejauh mana kita mampu kan untuk memikirkan, ya, kalau orang tu dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kubur dia akan diluaskan, kan, akan diterangi dengan cahaya hasil daripada bacaan Al-Quran, solat yang dilaksanakan. Tapi kalau orang tu ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dalam hadis Nabi SAW bagaimana tulang rusuk ni dia macam ni, dia masuk bertemu antara satu sama lain. Tuan-tuan, kita ni tersepak kotak kaki berdarah tu pun sakit tak sangka. Bayangkan kalau tulang rusuk kita bertemu di antara satu sama lain, kan? Sebab itulah pesanan buat tuan-tuan, pesanan buat diri saya, kita memperbanyakkan orang apa, Allah Ta'ala jadikan kepada kita lidah ni yang pertama untuk apa? Untuk kita baca Quran. Basahkan lidah kita dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, basahkan lidah kita dengan kita membaca Al-Quran, kan? Kemudiannya, dan membimbing manusia ke jalan kebenaran. Dengan lidah kita ni, apa yang kita boleh buat? Cakaplah benda-benda yang baik, ajaklah orang buat kebaikan. Jangan kita kata aku ni bukan ustaz, aku tak boleh nak ajak orang buat kebaikan. Tidak, tuan-tuan. Bukan nanti kita ni mengaji tinggi-tinggi, bukan nanti kita ni keluar universiti bidang syariah, bukan nanti kita ni dapat PhD bidang syariah. Tetapi di sana Allah jadikan kepada kita lidah, cakaplah benda-benda yang baik, ajaklah orang untuk buat kebaikan. Ajaklah orang untuk buat kebaikan. Kalau kita jadi bos di pejabat, contoh, kita boleh ajak, jom, ni pakai ni pakat-pakat, poster tak ada apalah, contohlah ni sebab semua pakat duduk ada di rumah. Dan jomlah kita pergi semayang Jumaat di surau. Itu antara pesanan. Tuan-tuan ada ruang dan peluang dengan keadaan kapasiti tuan-tuan, kan? Ada orang kapasiti dia hanya layak untuk memberi nasihat kepada keluarga dia, takat keluarga sajalah. Ada orang cikgu, macam cikgu kita pagi ni, kan, bin Naufal, kan, cikgu kita pagi ni cukup bersama dengan kita, kan, boleh cakap dalam kelas bagi nasihat pada budak-budak, dan budak-budak tu berjaya, pada sudah tentu padanya pahalanya cukup besar. Kalau kita bos di pejabat, kita cakap ajak mereka kepada kebaikan, sudah tentu baginya besar pahala. Kerana takat mana kita boleh buat, kita pakat buat, kan? Dan supaya engkau dapat menzahirkan perasaan dan kehendakmu. Tuan-tuan, Allah jadikan kepada kita lidah untuk kita cakap, kita nak sampaikan apa yang kita nak terhasrat, terbuku dalam hati kita. Walaupun ada kaedah lain lah, dia boleh tulis hari ni. Zaman moden hari ni, tuan-tuan, orang lebih banyak meluahkan perasaan di dalam mulai tulisan berbanding dengan lisan. Dengan tulisan berbanding dengan lisan. Lisan lidah lah. Suami duduk dekat dapur, suami duduk kat dapur lah. Jaranglah suami duduk kat dapur ni. Cikgu Zakirah, Cikgu Faizal, Ustaz Yusof kita. Contohlah, saya nak pergi ke, ni contoh diri sendirilah, senang, kan? Ni contoh. Bini duduk kat dapur masak, kita duduk kat depan. Kita tengah buat kerja, kita mesej bini. Bini kata, masak apa hari ni? Bini kata, buat nasi ayam. Bini pun balas balik mesej, abang, salad tak ada, tolong pergi beli sah. Tuan-tuan, duduk dalam satu rumah pun meluahkan perasaan guna WhatsApp. Duduk cerita ni, tuan-tuan, itulah kita kata, hari ni dunia dah berubah. Walaupun Allah jadikan kepada kita lidah untuk kita luahkan perasaan kita, tapi hari ni manusia dia boleh express dia punya perasaan tu, dan impaknya lebih besar bila dia impress, dia tulis dengan lisan. Dengan tulisan. Walaupun tulisan dulu mungkin dengan pen, tetapi tulisan hari ni mungkin dengan keyboard. Keyboard warrior. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ni, bila dia luahkan dengan tulisan, di sana impaknya tu, orang yang screenshot, hantar di sana, kawan tu baca, kawan ni baca, kawan ni baca, kawan ni baca, lebih besar lagi. Sebab itulah disebut di sini, baik dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dan Allah sebut di sini bagaimana kita nak menterjemahkan hasrat kita, keinginan kita. Allah sebutkan pula dah, penulis ni sebut, Allah jadikan kepada kita lidah untuk kita nyatakan hasrat kita, keinginan kita, apa yang kita nak di dunia dan apa yang kita nak di akhirat. Tuan-tuan, dalam komunikasi rumah tangga, selalulah kita mengaji, bila kita masuk dalam family counselling ni, ketika ambil master dulu, ambil master counselling, salah satu krisis yang berlaku dalam rumah tangga ialah krisis salah faham. Krisis salah faham, kan?
Ya tuan-tuan. Suara clear tak? Suara tak ada. Kan? Salah satu ialah krisis salah faham, misunderstanding di antara suami dan isteri. Selalunya isteri akan kata, bila mana suami balik, sebab manusia ni, perbezaan di antara lelaki dan wanita ialah orang perempuan sebelum dia kahwin, dia tak banyak cakap. Dia malu, dia senyap. Contoh kalau P pun, kalau dia banyak cakap, rempang pelik sangat tuan-tuan. Bila mana dia mak mentua mai nak meminang, kan, dia tengok, dia takkan keluar, dia kata, "Hai mai hari ni nak pinang saya ke?" Tak. Dia malu, dia slow. Orang lelaki pula sebelum dia kahwin, sebelum orang lelaki kahwin ni, dia gelak ni habis meter tuan-tuan. Kalau tepuk meja ni pecah. Duduk dengan kawan-kawan, sembang, gelak kan, dengan kawan-kawan, seronok. Ini orang lelaki. Beberapa tahun selepas perkahwinan, orang perempuan ni, anak seorang dia cakap kuih banyak, anak dua orang dia cakap kuih banyak, anak tiga orang lagi banyak, anak 10 tuan-tuan, habis meter. Kan? Dia tiap kali dia kata tak kerti kan tolol letak kat sini, kan pelikat letak kat sini, ni lepas masuk makan, lepas makan basuh pinggan, hampa ni pom cakap ni. Kan? Walaupun dia kecil, laki dia hak besar pun, walaupun dia tu mungkin CEO di pejabat, tapi balik rumah bini tarik telinga tuan-tuan. Kan? Siapa pun sama. Ada orang kata, dia kata dia tu nampak cengeng kat pejabat, tapi balik rumah tengok bini tarik telinga, kepala tak panggung. Tapi orang lelaki ni tuan-tuan, masa muda, masa sebelum kahwin, dia kurang cakap. Dia cakap banyak. Tapi makin lepas lama kahwin, makin kurang. Lepas lama kahwin, makin kurang. Lepas lama kahwin, makin kurang. Bila balik mai rumah, lelaki bini tanya, "Abang, ada apa kat pejabat hari ni?" Macam tu. Dia kurang macam tu. Dia keluar istilah macam tu. Macam tu. Menyebabkan berlakunya krisis komunikasi di antara suami dan isteri. Sebab tidak ada, last kali pun dia sampai ke tahap dia kata, takkan tak faham. Bila tidak ada komunikasi, dia mengharapkan orang faham. Tak tuan-tuan, itulah kita sebut. Kalau dalam rumah tangga pun boleh jadi macam tu, apatah lagi di pejabat. Kan? Apatah lagi di pejabat. Sebab tu kita kata komunikasi dalam rumah tangga pun kita boleh nampak dia akan berlakunya sedikit orang kata apa, krisis. Apatah lagi di pejabat, duduk sebantai dengan kita, duduk satu bilik dengan kita, duduk 20 tahun dengan kita tu pun kadang-kadang mai sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri, situ pun saya pun kerap kenal juga tuan-tuan. Kan? Kita pun kadang-kadang kita taklah cerita semua. Tiba-tiba apa kita buat, bini kita tahu melalui orang lain. Dia kata, "Ambus tak abang sepatah." Kita pun kecap, betul juga tuan-tuan. Kan? Kita pun kadang-kadang sampai tahap kita takkan dia tak faham. Macam tu. Ni pengalaman lah, saya rasa pengalaman ni sudah sama juga dengan pengalaman sahabat-sahabat yang lain. Kan? Apabila engkau menggunakan lidahmu bagi tujuan yang lain dari yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala, bererti engkau tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Kalaulah lidah yang Allah bagi pada kita ni kita gunakan selain daripada kita membawa orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau membawa diri kita kepada Allah, maka di sana kita tidak bersyukur dengan nikmat lidah yang Allah bagi kepada kita. Kita tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Lidah kita buat benda yang tak elok, lidah kita cakap benda yang tak elok, lidah kita kata pada orang, lidah kita buat macam tu macam ni, macam tu macam ni. Kan? Ini yang kita nak sebut. Pesanan tu juga tuan-tuan pada saya lah. Pada saya. Sebab saya kita kata, sebab itulah kita kata tazkirah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita duduk di mana pun kita ada peringatan buat diri kita. Kita bukan betul semua. Kita bukan betul semua. Macam semalam bila viral isu Pak Ak dekat dengan Lorong Seri. Zakat bukan kata kita betul semua. Kerajaan negeri pun kita pakat tolong. Kes viral daripada 2012. Saya ingat tahun lepas Tuan Isma Suhaimi, pengarah JPJ, saya pergi ke pejabat dia untuk bayar bayar rotek. Lepas selesai bayar rotek, masuk pejabat dia. Dia panggil saya. Dia kata, "Faisal, boleh tak kita buat plan? Kerajaan negeri dah nak bagi rumah, depa tak mau keluar. Tuan tanah pun dah bayar 20,000, depa ambil, depa tak mau keluar. Kita set, saya ambil kereta JPJ kan, kita ambil bas biji, kita sewa anak-anak beranak dia ni pergi Pusinalok Star. Pusinalok Star tu dalam pada masa yang sama kami ambil Big Ho pergi tolak rumah dia. Kita bawa terus balik pergi rumah sewa. Saya kata saya tak berani sebab ni di luar bidang kuasa saya. Dia kata tak boleh.
Dia kata kalau lah benar macam ni, nanti akan viral, memberikan rosak nama kerajaan negeri, rosak nama zakat dan rosak nama agensi. Kan sebab kami pergi pujuk pun tak makan, JKM pujuk pun tak makan, zakat pujuk pun tak makan. Sebab itulah saya kata tuan-tuan, bila viral isu ni, orang akan nampak yang paling teruk memanglah orang tuju, mula-mula tuju pergi kerajaan negeri, tuju pergi agensi zakat, tuju pergi JKM. Saya rasa beliau merupakan penerima zakat, saya rasa dah lebih 20 tahun. Lama dah penerima zakat bulanan dan penerima zakat bantuan perniagaan. Kan? Jadi bila viral, agensi terpaksa jawab lah. Apa-apa yang buruk mungkin pagi ni pun akan ada kenyataan media daripada peringkat kerajaan negeri Kedah. Kan? Dia kata jom kita tolak. Tapi kita tak berani lah tuan-tuan. Kalau tolak lagi besar isu. Kan? Kerajaan tolak roboh rumah orang miskin. Jadi ini antara benda-benda di belakang yang kadang-kadang orang tidak tahu. Sebab musabab kenapa berlakunya sedemikian. Sebab dan musabab kerana berlakunya sedemikian. Tambah lebih dahsyat lagi sekiranya terlibat dengan dadah. Bila tempat jadi rujuk pada masyarakat setempat lebih tahu. Sebab tu saya dah sebut, bila orang hentam agensi macam zakat tak kisah. Zakat ni sebab kita sebut bahasa dia lah, ditakdirkan lahir hidup dalam keadaan mental kena kuat. Kalau mental koyak tak boleh. Orang hentam biasa, orang hentam tu biasalah. Yang peliknya kalau orang puji banyak. Jadi mana kata di sana kita nak kena kerajaan negeri pun dah biasa dalam keadaan macam ni. Sebab dah diberi bantuan, bukan tak bagi. Surat nak bagi bantuan pun dah ada. Kaunselor JKM pun turun bagi kaunseling, pun tak ikut. Kan? Nak ajak keluar duduk rumah baru. Kan? Dan pada masa yang sama tuan-tuan, kita kasihan pada orang kampung lah. Yalah, orang kampung mana ada persediaan mental. Dia mana pernah kena torture. Dia kerja mana pernah kena induksi. Cara-cara nak kuat mental ni. Kan? Orang ni tuan-tuan, antara benda yang manusia yang paling takut ialah malu. Sebab itulah dalam satu kajian dibuat, diliskan antara perkara-perkara yang manusia paling takuti. Yang pertamanya ialah public speaking, pengucapan awam. Jadi bila pengucapan awam ni orang takut. Orang takut sebab dia takut malu. Dia takut silap depan orang lagi dia malu. Kan? Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, satu kampung dimalukan. Adakah orang Kedah ni satu kampung tak ada hati perut? Sebab tu kawan saya Ustaz Idris hantar daripada Bangi. Dia hantar gambar yang sama di Bangi lah, di dekat dengan Masjid Hasanah Bangi. Dia kata ni ada dekat kami pun ada 4-5 buah rumah, tapi dia hantar satu lah. Dia kata masjid turun nak bagi rumah sewa, mereka tak mau. Pindah mai daripada Kelantan. Saya pun hantar lah pergi kat kawan saya daripada Lembaga Zakat Selangor. Hantar pergi dekat Selangor ni. Betul Puan Syarifah, betul tu Ustaz, cabaran kita dalam menguruskan mentaliti insan. Orang duk kecam tak faham situasi benar, betul kan? Jadi dia kata pujuk, saya hantar pergi dekat sahabat saya di Lembaga Zakat Selangor. Dia kata Ustaz, kini viral 2 tahun lah, dia lari daripada Kelantan pergi duduk situ lautan. Kami nak bagi dia keluar tak mau. Tuan-tuan, macam ni Pak ya. Kan? Sebab tu saya kata tekanan yang paling kuat berlaku kepada masyarakat. Jiran depan rumah tuan-tuan, takkanlah jiran depan rumah buta perut. Takkanlah jiran tepi rumah buta perut. Takkanlah jiran belakang rumah buta perut. Takkanlah jiran kiri kanan buta perut. Dan tuan-tuan, kan? Tetapi macam saya berlaku yang kes berlaku di Pendal. Kan? Sama saya rasa kes ni. Masyarakat tolong pergi kemas sampah, buang sampah. Tuan Ihsan pun bagi ni status dia tentang kebersihan. Kan? Tentang kebersihan. Tolong kemas, pergi kotak balik. Kan? Pergi kotak balik. Jadi takat mana kita nak didik? Saya rasa orang yang viral hentam pun kalau kena atas batang hidung dia pun tak boleh tahan. Dia pun tak boleh nak catch up. Dia pun sebab tu kita kata tekanan emosi yang paling besar bukan pada zakat. Sebab zakat ni lah kita viral ni benda biasa. Tekanan yang paling besar ni bukan pada kerajaan negeri, kerana saya rasa kalau kerajaan negeri daripada peringkat pentadbiran kerajaan negeri, sama ada daripada peringkat awam ataupun politik pun, tekanan biasalah, boleh absorb dan tahu latar belakang, cuma tak boleh dikeluarkan sebab memberi aib kepada mereka. Tetapi kalau dibuka, terpaksalah mereka menjawab kerana mereka untuk menjaga nama agensi. Tetapi di sana kita fikir juga lah masyarakat kampung. Dan ramai pun satu orang sahabat kita pun semalam dia dah viral jawab. Dia kata, terima kasih Ustaz, sebagainya. Kami ni orang kampung ni. Yalah tuan-tuan, bila kalau lebih hantar tuang gas pun jual, hantar. Tuan-tuan nak hantar apa? Saya tanyalah pada tuan-tuan nak hantar apa? Pengarah JPJ kata pada saya, Ustaz Faisal, kenapa tak mau keluar? Kerana duduk macam tu senang dapat bantuan. Tuan-tuan, kita mengakuilah bila mana dapat bantuan rumah RM800.
Terima kasih Tuan Syahmi. Syanis, adab NGO pun kena perbaiki. Masuk kawasan rumah orang, elok bagi salam dulu pada tuan rumah. Ya, betul. Kerana tuan rumah lebih tahu, orang setempat lebih tahu. Apa kita duduk di Kuala Lumpur, mai ke Kedah, kita tengok sisi macam saya teringat kalau tuan-tuan baca dalam buku Dr. In-House, kadang-kadang doktor pula, hasil kompilasi kehidupan Tun Dr. Mahathir. Satu ketika keluar dalam filem Hollywood. Saya suka baca buku dia, tuan-tuan. Dalam buku Tun Mahathir ni cerita, sebab dia signifikan juga lah dengan kisah ni. Satu ketika Hollywood buat filem di kawasan Kampung Baru. Dia ambil kawasan Kampung Baru, di sana, di belakang sana tu ada menara KLCC. Dan filem ini menunjukkan, sebahagian daripada filem ni menunjukkan kemiskinan orang Malaysia, dan dalam pada masa yang sama pemimpin dah gila buat menara. Gila buat, orang kata apa? Menara ni lah, menara berkembang. Tak apalah bila orang hentam kecam, tak apalah, zaman tu tidak ada lagi Facebook, tidak ada lagi WhatsApp, mungkin kita pun tak dapat input yang jelas. Satu ketika lawatan kerja Perdana Menteri pergi ke US. Tuan-tuan boleh baca dalam buku ni, pergi ke US. Bila sampai di sana, Tun Mahathir, Tun ni dia kalau kita baca dalam buku dia ni, dia bukan orang yang duduk di pejabat saja, dia suka turun padang. Pergi tengok masyarakat pusing. Kan. Bila dia berjalan di US, gelandangan, penuh dengan gelandangan. Sebab itulah orang kata gelandangan, dan kita katalah bila pergi gelandangan dekat Lostak, orang hentam kerajaan negeri, hentam zakat. Gelandangan ni tuan-tuan, sebahagian besarnya adalah penyakit dadah. Kan? Kalau kita bila pi, Tun Mahathir kata ambil gambar mereka nanti buat filem. Tapi Tun Mahathir kata arahan saya kepada wartawan, mereka tak ikut. Kerana orang Malaysia ni dia baik. Dia kata nak memburukkan orang barat tu, dia tak. Oh, tajuk filem. Tuan kita pun dah bagi entrapment. Nanti mungkin boleh cari, boleh tengok lah. Okay. Satu filem filem yang diberi oleh Tuan Syanis kita. Kan? Jadi dia kata orang Malaysia ni baik. Jadi dia kata dia hanya ambil satu sisi pandang yang buruk terhadap kita. Macam tu jugalah kita bila kita sebut tentang lembaga zakat negeri dengan agensi-agensi negeri ni, makna kata di sana orang ambil satu sisi pandang yang buruk. Orang nampak orang Kedah ni teruk, tak ada hati perut, kan, tak ada bagi bantuan. Tapi di sana tidak ada satu perubahan yang memang kena mai daripada diri. Ini yang kita nak sebut, tuan-tuan. Kita nak sebut. Bukan kita kata kita defend diri dah, tapi kita buat setakat yang terbaik untuk negeri kita. Dan saya pun rasa tidak ada dalam 2 juta rakyat Kedah ni, takkanlah seorang pun tak ada hati perut. Kan? Lepas itulah kita kata, tetapi untuk ubah orang yang manusia yang tidak yang berada dalam satu situasi macam tu, sukar bagi kita, tuan-tuan, sukar bagi kita. Jadi seterusnya disebut oleh penulis, dan lidahmu adalah anggota yang paling berkesan ke atas dirimu. Disebut oleh Imam Al-Ghazali, apa yang bagi kesan pada diri kita adalah lidah. Adalah lidah. Dan anggota yang paling berkesan bagi orang lain. Dan lidah kita ni juga bagi kesan bukan pada diri kita, bagi pada orang lain. Kalau kita cakap buruk, orang negatif tu mai pada kita, dan orang negatif tu pergi pada orang lain. Dan sekiranya kita cakap baik, contoh Ustaz Rizal kita, dia ajak sifat 20 malam-malam. Cakap positif tu mai pada diri kita, dan positif tu pi pada orang lain. Mana kata lidah kita ni penting, kan? Berapa banyak nantinya orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam dengan sebab jinayah dosa yang diperbuat oleh lidah mereka. Maka kekanglah lidahmu sekuasamu supaya ia tidak menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam api neraka seperti yang disebut dalam sebuah hadis. Penulis sebut, dia kata manusia ni dia kena campak masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni sebahagian sebab lidah. Akan sebut kita ada 7 anggota badan dan kita ada 7 pintu neraka, Imam Ghazali sebut. Dan ada manusia ni dia akan masuk salah satu pintu neraka dengan sebab lidah dia. Beringatlah tuan-tuan, dia akan masuk salah satu pintu neraka dari 7 pintu neraka Allah, daripada salah satu anggota daripada 7 anggota badan, lidah. Artinya, mafhumnya sesungguhnya seseorang itu terkadang berkata-kata sesuatu perkataan dengan tujuan supaya orang lain menjadi tertawa dari sebab perkataannya itu. Dia tidak menyangka bahawa perkataannya itu akan menyebabkan dirinya dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun lamanya. Tuan-tuan, disebut oleh penulis di sini, dia kata ada manusia dia cakap dia nak bagi orang gelak. Saya tak masukkan lawak tu lain, tuan-tuan. Bermakna dia nak bagi orang gelak dalam keadaan dia nak buat sindiran.
Di mana berlaku tuan-tuan? Kedai kopi lah. Manusia ni kadang-kadang dia perlu buat kat kedai kopi, memang tengok tu tembun-tembun tu. Dia tu bukan ada apa tu. Dia makan tidur. Nampak macam mana tuan-tuan? Terpaksa dia dilahirkan macam tu. Dan masih tak kan, Prof Muhammad tu bersama dengan kita pada pagi. Terima kasih Prof. Rektor kitab. Kan? Dia nak buat cakap ni, nak peleceh orang. Dia cakap ya, memang orang gelak. Tengok tu Mat, cepik-cepik dia pun buat mulut herat, dia buat mulut herat. Dia buat kejip-kejip mata, kemudian dia cakap, dia mengejek dengan mulut dia nak bagi orang gelak. Orang duduk situ semua gelak. Tetapi yang menanggung malu siapa? Menanggung malu siapa? Kan? Kerana dengan sebab dia buat lawak tu, aib menyebabkan kawan tu mungkin dia derita. Dan orang ini Nabi sebut, dia tak tahu dirinya akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama 70 tahun lamanya. Tuan-tuan, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Quran sebut ada dua ayat. Ayat pertama, satu hari di dunia bersamaan dengan 1000 tahun di akhirat. Ada yang sebut satu hari di dunia bersamaan dengan 70,000 tahun di akhirat. Wallahu alam yang mana satu yang lebih tepat. Mungkin Ustaz Rizal yang mungkin boleh jelaskan lah. Saya ni bukan alim, tuan-tuan, saya bukan berkongsi. Kan? Lama. Bermakna kata lama. 70 tahun lamanya tu kali lah. Kalau kena berapa puluh ribu tahun. Sebab duk melawak, peleceh kat orang. Dalam bahasa leceh ni hari ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa moden, troll lah. Dia duk troll nak bagi orang gelak. Duduk dalam Facebook dia troll orang, duduk dalam WhatsApp dia troll orang. Kadang-kadang ni duduk dalam WhatsApp ni sampai ke tahap tak tahan dengan troll left dia add masuk balik, left. Troll tuan-tuan. Dia troll ni sampai ke tahap kawan tu ni kira habis minta orang kata panggung kepala pun tak. Ini antara ada manusia macam ni. Dia suka peleceh, dia suka pelawak, dia suka buat macam-macam lah. Orang yang buat lawak semata-mata nak bagi orang gelak dengan menjatuhkan aib maruah orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Nabi sebut pada kita, Allah Subhanahu Wa Taala dah janjikan kepada dia ni akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama 70 tahun. Sebab itulah tuan-tuan, dalam kita nak melawak main ni, kita nak kena beringat. Lawak ni dia ada beberapa jenis lawak lah. Yang pertama disebut sebagai dalam saya dulu saya duduk buat training dengan Ustaz Fahrul Makjui. Dia kata kita ni dalam melawak ni dia ada banyak jenis melawak. Yang pertama dia kata level kita melawak, kalau kita ni orang yang buat training, dia kena guna corporate joke. Corporate joke, lawak korporat. Lawak korporat ni makna kata orang lain semua boleh terima, tidak menyalah siapa. Tetapi lawak kita ni lawak untuk memberi orang satu, bukan setakat dia fikir, tetapi menjadi buah fikiran. Tuan-tuan, kita kena beza fikir dengan buah fikiran. Kita nak kena fikir sampai idea dan fikiran kita itu menjadi buah fikiran. Takat fikir dia tak jadi apa. Bila dia dah jadi buah fikiran, dia akan jadi tindakan, dia akan jadi action plan untuk kita buat perubahan. Itu kita nak cakap bab lain lah. Bab motivasi pula. Kan? Yang keduanya dia kata lawak bodoh. Lawak orang dengar, keluar tengok masuk dia kanan, gelak habis. Dia kata bagi penceramah level profesional dilarang kerana kita buat training kepada CEO. Sebab dulu buat training untuk CEO bank, CEO takaful. Jadi lawak bodoh tak boleh. Sebab lawak bodoh ni hanya level untuk tak sesuai untuk orang kelas corporate. Dan yang ketiganya dia kata yang banyak orang buat lawak lucah. Kan? Duk cerita. Dia kata hak ni, dia kata kalau boleh kita dalam sektor training ni elakkan. Ni saya ni lah. Dan dia kata banyakkan lawak corporate, joke corporate. Antara dia ceritalah antara benda-benda yang saya tak kongsi dekat lah pagi ni kan. Nak kongsi pagi ni kira habis pukul 10, pukul 11 pagi lah teknik ceramah training motivasi ni. Sekali peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang tentera Islam gugur di medan perang sebagai syahid, lalu ada yang berkata, untung sekali orang ini kerana dia telah berhasil mendapatkan syurga. Mendengar ucapan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum tentu lagi kerana boleh jadi ia pernah berkata perkara-perkara yang tidak berfaedah atau ia bakhil dari memberi sesuatu yang sebenarnya tidak mengkayakannya. Kan? Ketika pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke medan perang, ada seorang tu dia syahid. Bila orang duk sembang, dia kata untung dia mati dalam perang, kita tunggu ni nak mati tak mati. Seperti mana Khalid bin Al-Walid turun perang nak mati dalam perang tapi tak mati dalam perang, duk harap mati dalam perang ni. Kan? Untunglah dia kata, Nabi kata jangan duk sangka macam tu.
kita tak tahu masa dia hidup dulu lidah dia ni cakap benda elok ke benda tak faedah. Tuan-tuan. Dan yang kedua Nabi kata, kita tak tahu dia ni dulu hidup dia kedekut ke daripada dia laksanakan benda-benda yang tak mengkayakan dia. Dia sangka dengan dia kedekut tu harta dia makin banyak, dengan dia tak bayar zakat tu harta dia makin banyak, dengan dia tak bersedekah tu dengan harta dia makin banyak. Nabi kata dengan dua sebab ni kita tak tahu, mungkin dia dalam kategori ni. Inilah pesanan daripada baginda Nabi SAW kepada kita, bagaimana kita nak menjaga lidah kita. Pagi saya tak sambung lah tuan-tuan. Bila Imam Al-Ghazali bahas tentang lidah, Imam Al-Ghazali sebut ada 8 benda yang manusia lakukan. 8 perkara yang manusia lakukan. InsyaAllah kita akan kongsi daripada semasa ke semasa esok pagi. Apa 8 tersebut, perkara tersebut insyaAllah kita akan tengok esok. Jadi saya rasa setakat itulah pada pagi ini, dan saya dah bagi pencerahan kepada tuan-tuan isu viral berkaitan dengan kisah Pak Ak yang berlaku di Lorong Seri. Kita yang kena ayam betul tuan-tuan, kalau kita cakap mana kita boleh buat, kita buat. Tetapi di sana sudah tentu ada kisah-kisah yang perlu untuk kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat sekalian, dan insya-Allah ada rezeki esok 6.45 pagi kita sambung perbincangan kita kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Dan insya-Allah saya ucapkan terima kasih kepada Abang Fendi, Ustaz Lutfi Amir, Saudara Syamil dan rakan-rakan Facebook lain yang tak sempat saya sebut nama. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih sebab orang kata sudi mendengar dan berkongsi pandangan dan perkembangan kita pun daripada semasa ke semasa. Sebab itu saya sebut tuan-tuan, Kerajaan negeri minta kita buat live ni bukan apa, semuanya kita boleh ceritakan perkembangan semasa lembaga zakat kepada masyarakat. CEO pun buat, saya pun buat, sahabat-sahabat yang lain pun buat. Ada isu-isu tu kita jawab lah setakat kita boleh. Takat kita nak jawab saja orang tak dengar, kita buat kuliah. Dalam kuliah tu kita akan jawab satu persatu, cuma tak terperinci sangatlah. Terima kasih Dr. Zahri. Kepada semua, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.